Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Ustaz harap anak-anak semua berada dalam keadaan sihat. Masih bersemangat nak belajar? Diharapkan semua masih bersemangat nak belajar walaupun duduk di rumah. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan sambung topik subjek sains tahun 2 dalam topik tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah, dalam pelajaran yang lepas kita dah habis topik haiwan. Kita dah tahu keperluan asal haiwan, cara haiwan membiak, kita hidup haiwan. Okay, InsyaAllah hari ini kita akan sambung topik ini dan Ustazah mengharapkan di akhir pembelajaran nanti anak-anak akan dapat menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Dan anak-anak tahu apa yang diperlukan oleh biji benih untuk bercambah. Okey. Untuk pembelajaran hari ini, Ustazah akan gunakan buku teks sains tahun 2. Okey, siapa yang ada teks bolehlah guna untuk mendapat gambaran yang lebih jelas. Siapa yang tak ada di rumah, tak apa. Kita tengok sama-sama sini. Okey. Topik pertama, kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Kita tengok sama-sama dalam gambar dalam teks ni. Okey. Tengok gambar ni. Okey. Dekat gambar ni ada gambar lembu, ada gambar manusia, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Okey. Apa lembu ni kata? Lembu ni kata sedapnya. Apa yang dia kata sedapnya ni? Lembu makan rumput kan? Lembu kan makan tumbuh-tumbuhan. Dia nampak rumput segar-segar. Dia kata sedapnya. Tengok si ibu ni pula. Ibu ni kata segarnya kacang panjang ni. Sesuai dia jadikan ulam. Itu makan tak kacang panjang? Tahniah bagi yang suka makan sayur. Kacang panjang ni bagus untuk kesihatan. Antum tahu. Okey. Kita tengok lagi. Ada ayam. Ayam pun cakap juga. Ayam kata, saya pun nak makan juga. Apa yang dia nak makan tu? Tengok kat depan dia ada jagung. Ayam pun makan jagung. Makan tumbuh-tumbuhan. Tengok anak dia kata, nyamannya udara di sini. Kenapa dia kata nyaman macam tu? Nanti kita tengok sama-sama. Okey. Dan kalau kita screenshot kat sini, dekat daun ni ada belalang. Belalang tu makan daun. So, kesimpulan kat sini, manusia dan haiwan memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Kenapa? Untuk dapat buah, makan buah-buahan. Jom kita tengok sama-sama ya. Okey, baik. Kepentingan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan penting kepada manusia dan haiwan. Betul, ya betul. Sangat penting. Ada 4 kepentingan utama tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Okey, kita tengok satu-satu ya. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan sebagai habitat untuk haiwan. Apa itu habitat? Habitat ni adalah tempat tinggal haiwan. Macam manusia, tempat tinggal kita adalah rumah. Kita perlukan rumah untuk berteduh. Tempat tinggal kita rumah. Okey, habitat untuk haiwan. Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan haiwan duduk di hutan. Dan hutan tu sendiri terdiri daripada tumbuh-tumbuhan. Ada pokok kecil, ada pokok besar, kan? Betul tak? Betul tak? Kebanyakan haiwan duduk di hutan. Di situlah hidupnya harimau, singa, monyet, apa lagi? Burung, tupai, dan macam-macam haiwan duduk di dalam hutan. Cuba antum bayangkan, kalau pokok-pokok dekat hutan tu, pokok ditebang, tanah diratakan, kemana haiwan-haiwan tu nak pergi? Haiwan-haiwan ni terpaksa pergi ke tempat
lain untuk mendapatkan tempat berteduh untuk cari habitat yang baru. Sebab tu kita tak boleh sewenang-wenangnya membuat pencerobohan terhadap hutan. Tak boleh suka-suka tebang hutan, tak boleh terokoh hutan untuk pembangunan. Okay, di Malaysia sendiri ada hutan yang memang tak boleh diusik. Tak boleh diteroka untuk pembangunan. Hutan tu dinamakan hutan simpan. Hutan simpan. Kenapa mesti ada hutan simpan? Sebab kita nak jaga daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang diancam keputusan ni supaya tidak pupus. Okay. So, betapa pentingnya tumbuh-tumbuhan untuk habitat kepada haiwan. Okey, faham semua? Okey, seterusnya tumbuh-tumbuhan sebagai sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Kalau kita sedut udara sekarang ni, kita sedut nafas, kita bernafas. Kita kena bernafas untuk hidup. Kalau tak bernafas, tak hidup. Okey. Tumbuh-tumbuhan ni dia menghasilkan gas oksigen untuk manusia dan haiwan bernafas. Kalau antum perasan, cuba antum kalau antum balik kampung, siapa yang ada kampung lah kan? Kalau antum balik kampung, kampung biasanya kan masih banyak tumbuh-tumbuhan. Kawasan kampung yang masih banyak tumbuh-tumbuhan, yang kurang diteroka, antum akan rasa udaranya sangat nyaman. Betul tak? Berbeza kalau antum duduk ataupun pergi di kawasan yang pesat membangun, yang pokok ni pun kurang, tak ada pokok. Antum akan rasa udaranya tak sesegar kawasan yang antum berada di kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan. Sebab itu kadang kalau ibu ayah kita nak bercuti, suka pergi bercuti di kawasan-kawasan rekreasi yang banyak tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan udara yang segar. Okey, seterusnya tumbuh-tumbuhan sebagai sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Okey, zaman dulu kan, antum tahu tak zaman dulu sebelumnya tercipta ubat-ubat moden, contoh Panadol, sebelum ada farmasi yang macam-macam ubat, hospital yang macam-macam ubat. Orang zaman dulu atau nenek kita dia guna tumbuh-tumbuhan sebagai asas untuk mengubati penyakit. Contoh yang mudah lah. Kalau antum kenal daun lidah buaya, kenal tak? Tak kenal tak? Okay, daun lidah buaya tu bila kita potong, tengah dia ada lendir. Lendir tu elok, baik untuk mempercepatkan luka sembuh. Zaman dulu, tok nenek kita ada yang gunakan sumber-sumber dari tumbuhan ni untuk mengubati penyakit. Zaman sekarang juga ada produk-produk perubatan yang menggunakan asas tumbuhan sebagai produk asasnya adalah tumbuhan untuk dicipta menjadi ubat. Okay. Seterusnya, tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Sepatutnya hari-hari memang kita kena makan makanan yang ada menu daripada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan untuk menjamin kesihatan kita. Dari mana datang sayur-sayuran, buah-buahan tu? Daripada tumbuh-tumbuhan. Hari-hari yang lembu ragut rumput, monyet makan buah, tu semua daripada tumbuh-tumbuhan. So pentingnya tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Kalau antum makan western pun, perasan tak? Dekat makanan western tu ada salad, ada tomato. Tu kan tumbuh-tumbuhan kan, sayur-sayuran. Okey. So dekat sini kita dah faham. Kita dah tahu kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada haiwan dan manusia. Cuba antum sebut empat-empat. Okey, yang pertama. Habitat untuk haiwan. Bagus. Yang kedua.
sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Okay, yang ketiga, sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Yang keempat, sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Alhamdulillah, kita dah habis satu subtopik yang pertama. Ustaz ada satu lagi subtopik. Sikit lagi. Okay, kita pergi subtopik seterusnya. Keperluan asas biji benih bercambah. Ada tumbuh-tumbuhan yang dia untuk dibiarkan kena guna biji benih. Kita kena tanam biji benih tu untuk membiarkan tumbuhan tersebut. Cuba kita tengok ni apa. Bila lah biji benih ni nak bercambah. Hai, saya lah biji benih. Saya hanya akan bercambah bila terdapat semua asas yang diperlukan. Maksudnya, biji benih ni akan bercambah apabila ada keperluan asas yang cukup untuk dia bercambah. Kita tengok apa keperluan asas dia. Okey, yang kedua. Saya perlukan air dan udara untuk bercambah. Jadi, apabila kita tanam biji benih dalam tanah, kita mestilah siram dengan air dan dia perlukan udara. Maksudnya kita tak boleh letak dia tempat yang tak ada udara. Contoh, kita tak boleh tanam dia dalam kotak, tak boleh simpan dia dalam plastik. Dia tak ada udara, so dia tak boleh bercambah. Okey, apa lagi dia kata? Saya juga perlukan suhu yang sesuai. Saya lebih selesa diletakkan di sini. Untuk suhu biji benih bercambah ni, dia adalah mengikut jenis tumbuh-tumbuhan. Ada yang tumbuhan yang perlukan suhu yang begitu dan ada yang perlukan suhu yang sesuai dalam suhu yang tertentu. Dia mengikut jenis tumbuhan. Okey. Beberapa hari kemudian saya sudah mula bercambah. So, kesimpulannya di sini, air, udara dan suhu yang sesuai adalah keperluan asas untuk biji benih bercambah. Cuba antum sebut semula apa 3 keperluan asas untuk biji benih bercambah. Ada 3 keperluan asas untuk biji benih bercambah, itu air, udara dan suhu yang sesuai. Okey, alhamdulillah kita dah habis topik sains untuk 2 subtopik hari ini. Dari tadi Ustazah cerita pasal udara, pasal tumbuh-tumbuhan. Kalau kita dalam tak sedar, sebenarnya banyak nikmat yang Allah bagi dekat kita hari-hari. Sekarang ni pun, kita tengah duduk ni pun. Allah bagi kita nikmat bernafas. Allah bagi kita nikmat bernafas. Semakin kita ingat segala nikmat yang Allah bagi dekat kita, semakin dekat kita dengan pencipta kita. Rajin-rajinlah selalu kita ucap Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah bagi dekat kita. Sebenarnya banyak lagi nikmat yang Allah bagi dekat kita, kan? Betul tak? Okey, untuk latih tubuh minggu ini, Ustazah nak antum buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 29 dan muka surat 30 sahaja. Okey. Sekian sahaja dari Ustazah. Semoga antum berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.